Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersua lagi dalam rancangan Mingguan Dunia Asia. Bagi meningkatkan kerjasama dengan negara-negara di Lembah Mekong, Jepun menjanjikan memberi bantuan lebih $7 bilion Amerika. Bantuan tersebut diumumkan pada sidang kemuncak pemimpin-pemimpin Kemboja, Laos, Thailand, Vietnam dan Myanmar. Sementara itu, Timor Leste melantik presiden baru dalam langkah meningkatkan kestabilan di negara yang baru merdeka di rantau Asia itu. Bahan laporan itu antara yang dimuatkan dalam segmen Asia Pasifik malam ini. Ikuti laporannya bersama Ali Marsal Haji Yahya. Jepun menjanjikan bantuan berjumlah lebih $7.3 bilion Amerika kepada negara-negara di lembah Sungai Mekong. Bantuan bertujuan memperbaiki prasarana dan meningkatkan ekonomi kawasan tersebut. Pengumuman dibuat oleh Perdana Menteri Yoshihiko Noda ketika mempengerusikan sidang kemuncak Mekong Jepun di Tokyo. Persidangan menghimpunkan pemimpin-pemimpin Kemboja, Laos, Thailand, Vietnam dan Myanmar. Menurut Tuan Noda, Jepun akan terus menyokong dan meningkatkan kerjasama dengan negara-negara di lembah Mekong kerana katanya kawasan Timur Asia tidak akan berkembang tanpa kestabilan dan pertumbuhan di kawasan tersebut. Kawasan lembah Mekong perlu memperbaiki prasarananya secara besar-besaran untuk menarik pelaburan asing. Sidang kemuncak mengkaji semula pelaksanaan program-program dan projek di bawah program tindakan, inisiatif kerjasama ekonomi dan perindustrian Mekong Jepun serta inisiatif hijau Mekong. Sidang juga meluluskan strategi Tokyo bagi kerjasama Mekong Jepun sebagai asas bagi kerjasama Mekong Jepun dalam 3 tahun akan datang. Sidang turut meluluskan bantuan ekonomi untuk Myanmar. Timor Leste, negara termuda dunia yang mencapai kemerdekaan, memasuki era kepimpinan baru dalam menentukan hala 7 negara itu. Presiden Timor Leste yang baru dilantik perlu menunaikan janjinya semasa berkempen selepas memenangi lebih 60% undi dalam langkah meningkatkan kestabilan di negara yang baru merdeka di rantau Asia itu. Bekas pejuang kemerdekaan Jose Maria de Vasconcelos yang lebih dikenali sebagai Taur Matan Roak memenangi 61% undi daripada 98% undi yang dikira. Timor Leste mengadakan 2 pusingan undi pilihan raya presiden bagi memilih pemimpin baru untuk tempoh 5 tahun. Roak mengalahkan seorang lagi bekas pejuang kemerdekaan, Francisco Gutierrez dari Parti Pembangkang Fretilin yang memenangi lebih 38% undi. Pilihan raya ini diiringi dengan harapan tinggi penduduk setempat yang mahukan pemimpin baru mereka bersatu dan mengekalkan kestabilan negara. Roak ketika berkempen berjanji untuk memperbaiki nasib warga emas dan memperkenalkan khidmat tentera yang diwajibkan bagi mengatasi pengangguran dan di waktu yang sama berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Timor Leste yang mana Presiden hanya memainkan peranan yang sedikit dalam dasar kerajaan. Dalam pusingan pertama pilihan raya bulan lalu, bekas Presiden Jose Ramos Horta disingkirkan kerana hilang sokongan dari Perdana Menteri Zanana Gusmao dan Parti Majlis Kebangsaan bagi Kebangkitan Rakyat Timor Leste. Di sebalik memiliki kuasa yang sedikit dalam dasar membuat keputusan, Presiden memainkan peranan utama dalam mewujudkan kestabilan di negara yang miskin itu yang memperolehi kemerdekaan dari Indonesia pada tahun 2002 selepas berlakunya pertumpahan darah. Pilihan raya Timor Leste dilihat sebagai satu ujian kestabilan negara berkenaan yang mempunyai sejarah kekacauan. Pilihan raya presiden akan disusuli dengan pilihan raya parlimen pada 7 Julai depan dengan 25 parti politik dijangka merebut 65 kerusi parlimen. Amerika Syarikat dan Filipina mengukuhkan keupayaan tentera masing-masing dengan mengadakan latihan perang bersama di wilayah Nueva Ecija, utara Filipina. Latihan 10 hari ini digelar balikatan yang berarti berganding bahu diadakan di beberapa kawasan Filipina.
Latihan asas antara kedua angkatan tentera antaranya tertumpu kepada taktik pertempuran di darat, kemahiran menembak dan krisis serbuan di sekitar kemah. Filipina berpendapat latihan seumpama ini terbukti amat berguna dalam melindungi negara dari sebarang krisis. Katanya ia bukan saja menguji keupayaan tentera kedua negara tetapi juga mendedahkan taktik baru dan prosedur peperangan dalam kalangan anggota tentera. Bagi Amerika Syarikat pula, latihan yang menggunakan peluru hidup ini sememangnya amat mencabar keupayaan tentera dan ternyata ianya amat berfaedah. Latihan ini merupakan kegiatan tahunan antara kedua negara. Sementara itu, China dan Rusia juga mengadakan latihan tentera laut bersama buat pertama kalinya ketika ketegangan antara Beijing dan negara jiran Asia memuncak berhubung dengan tuntutan wilayah. Latihan selama 6 hari ini diadakan di luar pantai timur China di Laut Kuning. Latihan diadakan ketika China meningkatkan perbelanjaan ketenteraannya dan memperkuatkan tuntutannya berhubung pertikaian wilayah termasuk pulau-pulau di Laut China Timur yang turut dituntut oleh Jepun. China dan beberapa negara di Asia lain turut terlibat dengan pertikaian mengenai pulau-pulau di Laut China Selatan yang dipercayai kaya dengan minyak dan gas asli selain menjadi laluan penting kepada perdagangan dunia. Latihan ini menumpukan kepada pertahanan laut bersama taktik anti kapal selam dan operasi mencari dan menyelamat. Sebanyak 16 kapal tentera laut dan 2 kapal selam China terlibat dalam latihan ini, manakala Rusia menghantar 4 kapal perang. China berkata latihan ini telah lama dirancang untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau. Pesawat Airbus Qantas A380 membuat penerbangan selepas 18 bulan kerja pembaikan ke atasnya dilakukan. Kerja pembaikan tersebut disifatkan sebagai paling besar dalam sejarah penerbangan setelah ia mengalami kerosakan enjin ketika berada di udara. Selepas perbaikan pesawat tersebut yang menelan belanja lebih $143 juta dan 90,000 jam kerja-kerja pembaikan, Qantas kini bersedia untuk menyambung semula penerbangan pesawat Airbus ini ke Singapura. Salah satu dari 4 enjin Rolls-Royce pesawat tersebut meletup di udara pada November 2010 sebaik saja melepas dari Singapura. Para pegawai Qantas dan Airbus memberi jaminan yang pesawat tersebut adalah selamat untuk digunakan sepenuhnya. Pesawat terbabit telah menjalani pembaikan di salah sebuah hangar yang dimiliki oleh saingan terdekat Qantas, pesawat penerbangan Singapore Airlines di lapangan terbang Changi. Pada awal penerbangannya, pesawat berkenaan berlepas ke Sydney dari Singapura Sabtu lalu. Ketua Pegawai Eksekutif Qantas menyifatkan tahun ini sebagai tahun sukar yang dilalui oleh syarikatnya, tetapi merasa optimis dengan keuntungan yang bakal diraih oleh Qantas. Pesawat berkenaan akan berada di Sydney selama seminggu sebelum membuat penerbangan komersialnya yang pertama ke Hong Kong esok. Skuter dan kereta 3 roda yang menggunakan elektrik semakin popular penggunaannya di bandar-bandar yang padat dengan penduduk di China, terutama di ibu negeri Beijing. Apa yang uniknya, para pemilik kenderaan tersebut tidak perlu mendapatkan lesen kerana ia tidak dikelaskan sebagai kereta di tanah besar itu dan dibolehkan melalui laluan yang dihaskan bagi motosikal sekaligus mengelak kesesakan lalu lintas. Kenderaan baru ini mempunyai kelajuan 30 km sejam. Dihasilkan dengan bentuk yang berbeza dan kecil, ia boleh dibeli dengan harga antara $635 Amerika dan $1,428 Amerika. Skuter dan motosikal elektrik menjadi popular dalam kalangan penduduk China sejak beberapa tahun, terutama bagi mereka yang tidak mampu membeli kereta.
Syarikat-syarikat pembekal kenderaan tersebut berkata jualan pengangkutan terbaru itu amat menggalakkan. Menurut mereka, setiap bulan mereka menjual 50 ke 80 buah. Manakala bagi pengguna pula berkata, kenderaan tersebut amat berguna dan menjimatkan masa serta wang kerana ia tidak memerlukan gas tetapi hanya menggunakan bateri yang dicas dari tenaga elektrik di rumah. Kerajaan China mahu jualan kenderaan tersebut dipertingkatkan kerana ia mahu menjelang tahun 2015 sudah ada 1 juta buah kenderaan seumpama itu di jalan-jalan raya. 这就打开了。等这关的也。就是调这个你先弄，能晒进去了，里面呢特别。 Pelbagai usaha dilaksanakan untuk memelihara populasi haiwan terutama spesies terancam. Kerajaan Thailand contohnya mengambil langkah untuk menambah bilangan spesies burung pala yang dilihat pupus hampir 50 tahun dari hutan belantara negara Gajah Putih itu disebabkan kegiatan pemburuan dan pertanian. Zoo Thailand baru-baru ini menempatkan 8 spesies burung pala di kawasan larangan pemburuan di wilayah Buriram sebelum burung-burung tersebut dilepaskan ke hutan. Burung tersebut dianggap sebagai spesies berharga dan terancam dalam senarai kesatuan antarabangsa bagi pemeliharaan alam semula jadi. Di seluruh dunia dianggarkan 15 ke 20 ribu spesies tersebut terdapat di kawasan hutan pada tahun 2009. Australia mampu mengekalkan kehadiran spesies tersebut, tetapi di Malaysia, Filipina dan Thailand ia hampir pupus. Penggunaan tanah paya bagi kegiatan bertanam padi, terutamanya di Asia Tenggara, dikatakan penyebab kepada kepupusan burung-burung tersebut. Pegawai Zoo Korat berkata, hanya 200 ekor saja yang ada di Thailand. Para pegawai zoo berkata mereka akan terus memantau keadaan burung-burung tersebut sebelum mereka dibebaskan ke hutan dalam masa sebulan lagi. Bagaimanapun mereka berkata cabaran yang tidak dijangkakan ialah perubahan alam sekitar. Jika banjir besar berlaku, burung-burung berkenaan mungkin berpindah ke tempat lain. Burung pala merupakan burung paling tinggi di dunia dengan ketinggian 6 kaki dan hanya didapati di kawasan paya di Tenggara Asia. Pendaki gunung dari Amerika, Dean Porter, memperlihatkan aksi beraninya dengan berjalan di atas tali menyeberangi lembah dalam Enshi di wilayah Hubei, Timur China. Berjalan di atas tali sepanjang 40 meter dan 2 cm lebar dari ketinggian 1.800 meter dari paras laut, Porter berhasil menamatkan cabarannya dalam masa lebih 2 minit tanpa menggunakan sebarang alat keselamatan. Meskipun beberapa kali gagal sebelum ini, Porter nekat untuk melakukan aksi beraninya ini dan merasa terlalu seronok apabila dia berhasil sampai ke destinasinya. Dilahirkan pada 18 Januari 1972, Porter berusia 40 tahun merupakan perintis kepada sukan yang sangat mencabar ini. 走上了徒手无保护的这个软绳上，还有10米，还有最后的10米了。加油，加油！我们看到波特一直在用半蹲的这个方式在调整，调整因为呼吸，调整呼吸，对，我们一抬头就可以看到波特已经离终点很近了。很近了，加油，加油！加油，波特！ Laga lembu selalunya dikaitkan dengan pertarungan antara manusia dengan haiwan lembu di Spanyol dan Portugal. Tetapi di Korea Selatan, ia lebih kepada pertarungan sesama lembu jantan mengikut bentuk dan beratnya. Setiap tahun, Korea Selatan menganjurkan pesta laga lembu, tradisi pertanian yang telah lama wujud. Dengan berat 600 hingga 800 kg, lembu-lembu ini bertarung dengan menggunakan kepala dan tanduk. Beberapa ekor haiwan tersebut enggan bertanding, manakala beberapa ekor lagi melarikan diri. Keseluruhannya 96 ekor lembu bersaing bagi membolehkan pelatihnya mendapat hadiah tertinggi sebanyak 7 juta won atau lebih $6,000 Amerika.
Pertarungan ini jauh berbeza dengan laga lembu di Spanyol kerana lembu tidak dibunuh atas dasar peri kemanusiaan. Penganjurnya berkata pertarungan akan berakhir apabila seekor dari mereka mula lemah dan lari. Pada tradisinya, lembu merupakan haiwan berharga bagi seseorang peladang di Korea. Seperti yang dikatakan oleh para penonton, pertarungan ini mengimbau kembali kenangan para peladang semasa remaja apabila mereka menyaksikan pertandingan yang sama. Kira-kira 1,125 kenderaan dipamerkan pada pameran automobil antarabangsa tahunan Beijing. Di sebalik pertumbuhan ekonomi yang lambat, China masih menjadi sumber harapan kepada industri automobil ketika penduduk China yang mampu berlumba-lumba untuk memiliki kereta-kereta mewah. Lamborghini, Ford Motors, Rolls-Royce, Ferrari dan Maserati masing-masing memperkenalkan model-model baru. Penjualan kereta di China mencatatkan sebanyak 5.2% pada tahun 2011, pertumbuhan yang lambat ketika para pelanggan bertukar selera kepada model kereta setempat selepas Beijing menghapuskan insentif cukai bagi kereta-kereta kecil. Di sebalik itu, Mercedes masih menjual 54.720 buah kereta penumpang, naik 24% pada 3 bulan pertama tahun ini. Kenderaan mesra alam dijangka menembusi pasaran utama China ketika syarikat pembekal Nissan buat pertama kali akan menghasilkan kenderaan seumpama itu 3 tahun lagi. China berkata ianya mahu 5 juta kenderaan mesra alam berada di jalan-jalan rayanya menjelang tahun 2020. Bandar Weifang yang terletak di wilayah Shandong, China memang terkenal dengan pembuatan layang-layang. Di bandar inilah pembuat layang-layang terkenal China, Luban, menerbangkan layang-layang pertama dunia kira-kira lebih 2,400 tahun lalu, seperti yang tercatat dalam buku sejarah dinasti Han. Weifeng kini sering kali menjadi tuan rumah kepada pesta layang-layang antarabangsa sejak tahun 1984. Baru-baru ini, bandar tersebut sekali lagi menjadi tuan rumah kepada pesta layang-layang antarabangsa kali 29. Pesta kali ini mencatatkan jumlah penyertaan terbanyak dengan hampir 100 pasukan mengambil bahagian. 30 pasukan mewakili wilayah-wilayah di China, sementara 67 buah pasukan terdiri dari para peserta luar negara. Antara negara yang menyertainya ialah Perancis, Chile dan New Zealand. Pesta tahunan selama seminggu ini berakhir pada 27 April. Kita beralih kepada segmen Jendela ASEAN yang antaranya memaparkan keistimewaan Pusat Penjagaan Dover Park Singapura yang menyediakan perkhidmatan penjagaan di rumah untuk pesakit. Sementara di Malaysia, seorang kanak-kanak menghidap sindrom ambras menyebabkan seluruh badannya ditumbuhi bulu dan Expo Horticultur Antarabangsa Thailand mempamerkan lebih daripada 2 juta tumbuhan tropika dan spesies bunga. Kita ikuti laporannya. Kementerian Kesihatan Singapura. Ke arah itu, kementerian tersebut membina Pusat Penjagaan Dover Park yang dirasmikan awal tahun ini. Pusat Penjagaan Dover Park yang mempunyai 10 katil baru menyediakan perkhidmatan penjagaan rumah untuk pesakit, merancang untuk meningkatkan kapasiti serta memperluaskan perkhidmatannya. Pihak pengurusan pusat tersebut berkata mereka boleh menguruskan kemasukan terus ke hospital dan pada
pada masa yang sama boleh membawa mereka pulang ke rumah dengan cepat, atau jika mereka memerlukan kemasukan langsung ke Dover Park, mereka tidak perlu merujuk semula kepada perkhidmatan pesakit dalam dan mereka terus boleh menjaga mereka dalam cara yang lebih lancar. Ia melihat pada sistem bersepadu dalam bentuk kelompok kesihatan serantau di mana pesakit boleh menerima penjagaan paliatif semasa berada di rumah maupun di hospital. Is ramping up training looked after with a holistic approach. And this is part of the palliative care approach, which we hope every healthcare worker from... Ibu mana yang tidak tersentuh bila melihat anak kandung yang dilahirkan tidak seperti kanak-kanak lain yang melalui hidup secara normal. Namun bagi Azliza Omar, 30 tahun, di Bacok, Kelantan, keganjilan tubuh anaknya Nurul Afida Razi, 3 tahun, yang berbulu di seluruh badan, tidak pernah membuatkan dia merasa rendah diri. Menurut Azliza, bulu yang ada pada tubuh anak bungsu dari 3 adik-beradik wujud sejak dilahirkan dan menyebabkan dia mempunyai kad kanak-kanak kurang upaya. Namun Nurul yang menghidap sindrom Ambras, sejenis penyakit akibat genetik kromosom, tidak mempunyai masalah kesehatan, melainkan agak lambat bercakap. Sampel darah Nurul telah 2 kali diambil untuk dihantar ke Kuala Lumpur dan setiap 6 bulan akan dibawa untuk pemeriksaan. Pakar perubatan juga akan mengkaji sampel dan darah kedua ibu bapa bagi meneliti genetik keluarga berkenaan. Mengikut rekod, hanya 50 individu di dunia pernah menghidap sindrom Ambras. Kes sama pernah dilaporkan di India dan Meksiko. Ladang ternakan kambing bor Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang, Perda di Kubang Menarong, Tasik Gelugur bakal menjadi ladang contoh moden yang menghasilkan daging berkualiti. Perda berhasrat menjadi pembekal utama daging kambing baka bertambur yang bermutu tinggi. Perda mensasarkan menghasilkan 6,000 ekor kambing bor di ladang ini bagi memenuhi permintaan pasaran tempatan menjelang akhir tahun ini. Ia yakin mencapai sasaran itu kerana ada kemudahan infrastruktur dan tenaga kerja yang mencukupi. Perda yang ingin menjadi peneraju ternakan kambing di wilayah utara ketika ini mempunyai 2,401 ekor kambing sejak ia dilaksanakan anak syarikat Perda pada tahun 2004. Projek ini melibatkan pelaburan 4 juta ringgit. Ia dimulakan dengan menternak 450 kambing betina dan 15 kambing jantan. Kambing bor kini dianggap sebagai haiwan ternakan eksklusif kerana harganya yang mahal selain menunjukkan keupayaan dan status pemiliknya. Dalam usaha menarik ramai pelancong, Thailand melancarkan Expo Hortikultur Antarabangsa. Expo meliputi kawasan seluas 80 hektar tanah di Chiang Mai dan mengambil masa sehingga 3 hari untuk melawat setiap sudut acara. Ia terletak hanya 8 km dari lapangan terbang antarabangsa Chiang Mai. Expo meliputi kawasan lanskap yang luas dan indah, mempaparkan lebih dari 2 juta tumbuhan tropika dan beribu-ribu spesies bunga yang berbeza. Lebih 30 buah negara di seluruh dunia mengambil bahagian. Expo mempamerkan 3 keunikan iaitu roda flora gergasi setinggi lebih 40 meter membolehkan para pengunjung menikmati pemandangan panorama keseluruhan taman. Manakala Taman Imajinasi Cahaya memperlihatkan berjuta-juta lampu dan rama-rama berkilauan menari dengan iringan muzik pada waktu malam. Sementara Taman Kanak-kanak menampilkan pameran interaktif dan aktiviti yang menyeronokkan mengenai pemanasan global untuk mewujudkan generasi muda cintakan alam semula jadi. Dengan bahan-bahan itu tadi, edisi Dunia Asia minggu ini sampai ke penghujungnya. Bersua lagi minggu depan dengan bahan-bahan yang lebih menarik. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam hormat dan selamat malam.